majlis ilmu itu mempunyai banyak keberkatan dan juga barakahnya. Semoga kehadiran kita di dalam majlis ilmu ini, kita mendapat banyak manfaat daripadanya. Kerana di dalam majlis ilmu ini, ialah hadir bersama dalam majlis ilmu, ialah para malaikat-malaikat yang akan membentangkan sayap-sayapnya untuk kita duduk di atasnya. Cuma pada tengah hari ini, kita tidak dapat melihat malaikat. Kalau kita dapat melihat malaikat, mungkin kita tidak ada di dalam kompaun ini. Bukan kerana kita takut pada malaikat, tapi bilangan malaikat jauh lebih banyak daripada bilangan manusia. Iaitu kalau kita dapat melihat malaikat, tak ada ruang untuk kita duduk di kawasan ini. Jadi tuan-puan dan saudara sekalian, walaupun kita tidak dapat melihat malaikat, malaikat sentiasa bersama dengan kita. Di kiri kanan kita ada malaikat yang mencatatkan segala amal-amal kebaikan kita, termasuk juga perbuatan-perbuatan jahat yang kita lakukan, sama ada secara sengaja atau secara tak sengaja. Sebab itulah dengan kehadiran kita dalam majlis ilmu ini, bermakna dia dapat menyatukan kita semua, menjalinkan silaturahim, membentuk ukhuwah di antara kita sebagai umat Islam, tak kira dari segi latar belakang keturunan, di mana asalkan kita beragama Islam, kerana kita berkongsi satu akidah yang sama. Sebab itulah Islam tidak pernah membezakan dari segi warna kulit, dari segi dia punya keturunan. Sebab itulah perkataannya terakhir keluar daripada mulut baginda Rasulullah, waktu Nabi nak hembuskan napas terakhir, Nabi sebut umati, umati, umati. Maksudnya umatku, umatku, umatku. Nabi tak pernah sebut bangsaku, bangsaku, bangsaku. Sebab itulah kita diminta untuk memperjuangkan umat. Kita tak boleh memperjuangkan bangsa. Kalau kita perjuangkan bangsa, akan berlakunya pecah belah dalam masyarakat kita. Tapi kalau kita memperjuangkan umat, insya-Allah umat Islam akan menjadi kuat. Kita kembali akan bersatu, berpegang kepada agama Islam. Dan walaupun Islam tak benarkan kita memperjuangkan bangsa, tapi ini tak bermakna kita tak boleh cinta pada bangsa. Iaitu cinta pada bangsa dengan memperjuangkan bangsa adalah dua perkara yang berbeza, tuan-puan. Iaitu sebagai seorang manusia, tidak ada masalah kita cinta pada bangsa kita sendiri, sayang pada keturunan kita, kasih kepada salah sila kita. Cuma kita tak boleh memperjuangkan bangsa. Kalau kita memperjuangkan orang Melayu, mana kita nak letak Cina Muslim, tuan-puan. Dan kalau kita memperjuangkan Cina Muslim, mana kita nak bubuk India Muslim. Sebab itulah kita memperjuangkan umat, kita memperjuangkan agama Islam. Sebab Islam itu merupakan agama yang bersifat sejagat. Islam bukan milik orang Melayu, Islam bukan milik orang Arab, Islam bukan milik orang Cina, Islam bukan milik orang India, tapi Islam diturunkan oleh Allah untuk seluruh umat manusia, tuan-puan. Sebab itulah ini yang menjadi asas pegangan kita sebagai seorang beragama Islam. Yang membezakan kita ialah dari segi takwa, dari segi keimanan kita sebagai seorang Muslim. Sebab itulah tuan-puan dan saudara sekalian, dan bila kita membicarakan tentang orang Cina ini, saya tak tahu, bila sebut saja tentang orang Cina, akan berlakunya banyak salah faham terhadap orang Cina. Dan saya amat bersetuju dengan dikatakan oleh Ustaz Zainuddin tadi, bahawa orang Cina tidak ada masalah dengan Islam. Tetapi orang Islam bermasalah dengan orang Cina. Sehingga menyebabkan orang Islam kadang-kadang tak mau bercampur dengan orang Cina. Mereka tak mau bergaul dengan orang Cina. Ada setengah daripada kalangan kita menjauhkan diri daripada orang Cina. Ada pula yang sentiasa buruk sangka pada orang Cina. Malahan sampai ke peringkat yang paling ekstrim. Ada pula di antara kita ni anti pada orang Cina. Dan saya tak tahu kenapa orang Melayu ni mempunyai satu perasaan yang kurang enak terhadap orang Cina, di mana sebut saja tentang orang Cina akan timbul pelbagai perasaan keburuk, termasuk juga persepsi yang negatif terhadap orang Cina. Di antara persepsi itu masih lagi wujud sampai ke hari ini, iaitu ada di antara setengah daripada orang Cina ni, iaitu mereka begitu buruk sangka pada orang Cina, sampaikan mereka berkata bahawa orang Cina ni kalau tak menipu, bukan nama Cina, tuan-puan. Betul ke tak betul, tuan-puan? Saya tak boleh nak terima, tuan-puan. Kalau nak kata orang Cina menipu, orang Melayu juga menipu. India juga menipu. Tok Arab juga menipu, tuan-puan. Kalau kita pergi Mekah tu, Tok Arab bukan saja dia tipu kita hidup, dia tipu kita mati-mati, tuan-puan. Itu berlaku dekat Mekah, berlaku dekat Madinah. Jadi, tuan-puan yang salam sekalian, di mana dikatakan orang Cina itu menipu, disebabkan orang Cina menguasai bidang ekonomi dan juga perniagaan. Dan itu bukan salah orang Cina. Sebab mereka menguasai perniagaan atau ekonomi, ada sebab-sebab dia. Iaitu kalau betul lah orang Cina menipu dalam bidang perniagaan dan juga ekonomi, saya nak buat satu analogi. Iaitu orang Cina tangkap ikan, orang Melayu juga tangkap ikan. Orang Cina jadi nelayan, Melayu juga jadi nelayan. Kenapa nelayan Cina boleh jadi kaya? Nelayan Cina boleh beli kapal yang besar sehingga berharga RM500,000, boleh beli harta dekat darat, boleh beli rumah untuk disewakan kepada orang lain, boleh beli kedai untuk digunakan untuk perniagaan. Kenapa nelayan Melayu selalu dikaitkan dengan kemiskinan? Dikaitkan dengan kemelaratan,
dikaitkan dengan kesusahan, dikaitkan dengan penderitaan, dikaitkan dengan kelaparan, dikaitkan dengan kais pagi maka pagi, kais petang maka petang. Padahal dua-dua tu sama-sama tangkap ikan. Takkan orang Cina tipu ikan, tuan-tuan? Takkan orang Cina tangkap dekat Laut Cina, orang Melayu tangkap dekat Laut Melayu. Masing-masing tangkap dekat laut yang sama. Jadi perempuan yang semestian, jadi orang Cina berjaya dalam bidang ekonomi itu ada dia punya formula dia. Ada dia punya kaedah, ada dia punya asas dia. Cuma kita tak faham. Sebab itulah kita pula tidak berusaha untuk memahami orang Cina ataupun mengenali orang Cina. Sedangkan benda itu dah disebut dalam Quran. Iaitu dalam Quran itu Allah telah berfirman yang bermaksud bahawa manusia dijadikan berbangsa-bangsa bukan untuk kita berbalah di antara satu sama lain, bukan untuk kita bergaduh, bukan untuk kita mencari salah dan juga silap, tetapi ialah untuk kita mengenal di antara satu sama lain. Tapi berapa ramaikah di antara orang Islam, terutamanya orang Melayu, yang faham tentang orang Cina, tuan-tuan? Saya percaya kita biasa berjumpa dengan orang Cina, kita berkawan dengan orang Cina, kita duduk berjidar dengan orang Cina, kita kadang-kadang bekerjasama dengan orang Cina, malahan kita juga pernah bekerja dengan orang Cina, tapi saya percaya ramai di antara kita ini tak begitu memahami orang Cina. Dah boleh dikatakan mereka tak kenal dengan orang Cina. Jadi siapakah itu orang Cina, tuan-tuan? Siapakah itu orang Cina? Saya orang Cina, tuan-tuan. Zainuddin ni orang apa? Orang Arab, ada keturunan Arab, tuan. Tapi saya ni confirm orang Cina. Iaitu orang Cina pun sebenarnya disebabkan kita tak mengenali itulah, maka menyebabkan kita susah nak teka orang Cina. Dan orang Cina itu tidak seperti mana yang kita fahami terdiri daripada satu suku. Orang Cina itu dia berasal daripada negara Cina, bukan berasal daripada India, tuan. Cuma orang Cina yang ada dekat Malaysia ni terdiri daripada pelbagai suku. Ada lebih kurang 13 suku orang Cina yang ada dekat Malaysia ni. Di antara suku yang biasa kita dengar ialah suku Hokkien. Lepas tu ada Cantonese ataupun kita panggil sebagai Kungfu. Bukan kerana mereka pandai berkungfu, tuan-tuan. Sebab dia punya sebutan dia dalam bahasa Cina, kita kadang-kadang panggil mereka ni orang Kungfu. Lepas tu kita juga ada orang Hakka. Ataupun orang Cina panggil Kek. Kek dengan Hakka itu adalah sama. Lepas tu kita juga ada Teochew. Dan kita ada juga Hailam, kita ada Hokkien, kita ada Fuchao, kita ada Honan, kita ada Liu Chiu, kita ada Kongsai, bukan Pangsai, tuan-tuan. Lepas tu kita ada Chaoan, kita ada Shanghai dan juga kita ada Hinghua. Dapat ke tak dapat, tuan-tuan? Sebab apa nak bagi mudah faham ni, iaitu dia ada 13 suku. Dan saya nak terangkan dulu tentang orang Cina ni sebelum kita cakap terus tentang buku ni. Sebab selagi mana kita tak tahu orang Cina, akan timbulnya banyak salah faham terhadap orang Cina. Susah kita nak teka orang Cina, sedangkan orang Cina ini merupakan golongan yang paling mudah untuk kita dampingi, golongan yang mudah untuk kita dekati, golongan yang boleh kita sampaikan Islam kepada mereka, termasuk juga dari segi sokongan politik. Dan kita perhatikan dekat Sarawak. Dekat Sarawak itu, di mana PAS bertanding di kawasan Cina, dan mereka menang di peti undi orang Cina, tuan-tuan. Tapi di tempat orang Islam, PAS kalah, tuan-tuan. Jadi ini membuktikan bahawa Islam boleh terima parti PAS. Islam boleh terima agama Islam. Kalau pendekatan ataupun cara yang kita sampaikan itu kena pada gaya dan juga cara dia. Jadi perempuan yang saudara sekalian, di mana kita ada 13 suku orang Cina dan setiap sukunya tak sama. Dari segi dialeknya tak sama, dari segi perangainya tak sama. Jadi perempuan yang saudara sekalian, di mana suku-suku ni bagaimana kita nak kenal dia? 13 suku ni yang ada dekat Malaysia. Nak kenal orang Cina ni tak susah sangat. Kita ada beberapa indikator. Kita ada beberapa panduan. Yang ini kita ada 13 suku orang Cina dekat Malaysia. Itu yang kadang-kadang kenapa kita ni di setengah tempat orang Cina kita susah nak teka dia. Di setengah tempat pula kita senang nak teka. Jadi kita ada 13 suku ni. Jadi satu cara nak kenal dengan orang Cina ni, satu cara nak kenal orang Cina tu, yang pertama sekali ialah dari segi dia punya dialek dia. Iaitu setiap dialek orang Cina ni tak sama. Sebab itulah di antara satu dialek dengan dialek lain kadang-kadang bukan saja tak sama, malahan kita tak boleh memahami di antara satu sama lain. Jadi untuk membolehkan orang Cina ni faham, berkomunikasi, berinteraksi di antara satu sama lain, jadi mereka gunakan bahasa Mandarin. Mandarin ni bukan bangsa. Mandarin bukan suku. Ramai yang nak cari orang Mandarin, tuan-tuan. Sampai bila pun takkan jumpa, tuan-tuan. Sebab Mandarin itu hanya merupakan satu bahasa. Jadi dia merupakan bahasa lingua franca, dia merupakan bahasa kebangsaan bagi orang Cina. Dan Mandarin merupakan di antara bahasa yang terbesar di atas muka bumi ini, selain daripada bahasa Inggeris dan juga bahasa Melayu dan juga bahasa Arab. Jadi perempuan yang saudara sekalian, dan yang kedua pula, kita nak kenal orang Cina ni tak susah sangat. Iaitu dari segi dia punya tempat tinggal dia.
Itu secara general, secara umum. Iaitu orang Cantonese ni, biasa kita boleh jumpa di sekitar kawasan Kuala Lumpur, di Ipoh. Itu banyak orang Cantonese. Dan dekat Seremban tu, banyak orang Hakka. Dan kalau orang Hokkien ni, banyak dekat Kelang, dekat Pulau Pinang, dekat Batu Pahat, dekat Muar, dekat Alostak, dekat Kota Baru, dekat Kuala Terengganu, itu banyak orang Hokkien. Dan kita juga ada Cina Teochew. Cina Teochew ni banyak duduk dekat Pulau Ketam. Dan mereka juga banyak boleh kita temui dekat Mersing dan juga di Endau dan juga di Rompin. Itu orang Cina Teochew. Lepas tu kita ada Cina Hokchew. Cina Hokchew ni banyak duduk dekat Sitiawan ataupun sebelah Manjung, di sebelah Lumut. Di sana tu banyak orang Hokchew. Dan orang Fuchau pula banyak duduk dekat Sibu. Sibu tu banyak orang Hokchew. Dekat Sibu, dekat Miri, dekat Bintulu. Sana banyak orang Hokchew. Lepas tu kita ada Cina Hailam. Saya Cina Hailam. Cina Hailam ni dia merupakan golongan minoriti, tapi mereka duduk berselerakan. Dekat Kuching ada, dekat Kuala Terengganu ada, dekat Pelabuhan Kelang pun ada. Iaitu terutama dekat Bagai Hailam. Begitu juga dengan Heng Hoa, itu banyak kita boleh jumpa dekat sebelah Kuching. Dan kumpulan Honan dengan dengan Liu Chiu pula, banyak kita jumpa dekat Sabah dengan Sarawak. Dan Kongsai tu banyak duduk dekat sebelah negeri Johor, iaitu dekat sebelah Segamat. Jadi itu satu cara kita nak kenal dengan orang Cina. Yang ketiga pula, kita boleh kenal dengan orang Cina ni dari segi perwatakannya. Iaitu dari segi perangai dia, dari segi dia punya perwatakan yang sama. Iaitu apa beza antara perwatakan dengan perawakan, teman? Sama ke tak sama? Perwatakan itu apa? Perawakan itu apa? Perawakan apa? Ya. Perawakan itu kita punya penampilan fizikal. Fizikal kita. Perwatakan itu penampilan dalaman kita. Jadi dari segi perwatakan orang Cina ni tak sama. Iaitu orang Cina punya perangai juga tak sama, tuan-puan. Dan kalau kita perhatikan daripada 13 suku orang Cina ni, Cina yang paling kasar, Cina yang paling garang, Cina yang paling keras, Cina yang paling degil, Cina yang paling suka cari gaduh, ialah Cina Fuchau, tuan-puan. Yang duduk dekat sebelah Sibu. Tapi Cina yang paling lembut, Cina yang paling halus, ialah Cina Hailam, tuan-puan. Saya Cina Hailam. Cakap saja kasar, tapi hati lembut, tuan-puan. Sebab itulah Datuk Anatan juga Cina Hailam, Kamako juga Cina Hailam. Dan ramai Cina Hailam ni mereka masuk agama Islam. Sebab dari segi dia punya perwatakannya lembut, dan mereka boleh terima agama Islam. Dan yang keempat pula, kita boleh kenal dengan orang Cina ini dari segi penguasaan ekonomi dia. Iaitu orang Cina Hokkien biasanya mereka kontrol bidang peruncitan. Dan banyak kedai-kedai runcit ini dikontrol oleh orang Cina Hokkien. Dan orang Cina Teochew pula, mereka banyak kontrol bidang pembinaan. Iaitu terutama dalam bidang construction. Begitu juga dengan orang Cina Hakka. Orang Cina Hakka ni kontrol industri tekstil. Iaitu kedai-kedai kain ni banyak dikontrol oleh Cina Hakka ataupun Cina K. Manakala Cina Teochew pula, mereka kontrol industri perikanan. Sebab itulah mereka banyak tangkap ikan dekat Pulau Ketam, dekat Mersing, dekat Endau. Dan orang Cina Teochew pula, mereka juga kontrol bidang hardware. Kalau kita pergi ke kedai-kedai hardware ni, banyak daripada kedai itu dimiliki oleh orang Cina Teochew. Begitu juga dengan Cina Hailam. Cina Hailam ni dia banyak kontrol dalam bidang makanan, iaitu restoran. Tak ada mi Hailam, tuan-puan. Tak ada mi Hailam. Sebab saya tak pernah jumpa mi Hailam dalam masyarakat saya, tuan-puan. Mi Hailam ni orang Melayu saja yang buat, tuan-puan. Mi pun dah salah, tuan-puan. Jadi sebenarnya orang Cina ni banyak buka restoran. Dan juga biasa ni kita kaitkan dengan kedai kopi. Dan kita biasa tak minum kopi dekat kopi tiam. Kopi tiam ni kita bayar satu cawan kopi ni harganya sampai 4-5 ringgit. Tapi sebenarnya kopi tiam tu dalam bahasa Cina, iaitu orang Cina sebut kopi tiam tu maksudnya kedai. Jadi kopi tiam tu maksudnya kedai kopi. Yang kita pergi bayar mahal pasal apa, tuan-puan? Hanya kerana namanya kopi tiam, tuan-puan. Tapi jadi kalau minum kopi dekat kopi tiam kena diam-diam, tuan-puan. Jadi tuan-puan dan sekalian, dan orang Cina Fuchau pula, mereka banyak kontrol industri pembalakan. Sebab itulah dekat Sarawak banyak orang Fuchau. Begitu juga dengan Cina Hokchew. Cina Hokchew ni banyak kontrol dalam bidang pertanian, iaitu mereka yang duduk dekat sebelah Sitiawan sana. Jadi itulah di antara beberapa cara kita nak kenal dengan orang Cina. Jadi masalahnya kita tak kenal dengan orang Cina. Kalau kita tak kenal dia, bermakna itu susah kita nak mendekati dia.
Sedangkan asas untuk kita berdakwah, asas untuk kita menyampaikan Islam ialah supaya kita dapat kenal dia punya latar belakang, supaya kita dapat tackle dia, tuan-tuan. Itu dia punya kaedah dia. Jadi tuan-tuan dan sekalian, jadi ini sekadar maklumat ringkas berkaitan dengan orang Cina untuk betulkan banyak salah faham tentang orang Cina yang dikatakan orang Cina suka menipu dan juga sebagainya. Yang kedua pula, berlakunya salah faham terhadap orang Cina di mana sampai masih lagi ada di kalangan orang Melayu berkata-kata, dan kata-kata itu masih lagi saya dengar sampai ke hari ini, iaitu orang Cina tak mandi pagi, tuan-tuan. Betul ke tak betul, Roman? Ini langsung saya tak boleh nak terima, tuan-tuan. Siapa kata orang Cina tak mandi pagi? Orang Cina cuma tak mandi pada waktu subuh. Antara pagi dengan subuh sama ke tak sama, tuan-tuan? Tak sama. Orang Cina mandi selepas subuh. Dan kalau dia mandi pukul 11.30 pagi, masih lagi pagi, tuan-tuan. Selagi mana belum melepasi pukul 12 tengah hari. Orang Cina dia tak mandi subuh sebab dia tak perlu solat subuh. Kita orang Islam kena solat subuh. Jadi tuan-tuan dan sekalian, dan ada lagi satu salah faham yang perlu kita betulkan, iaitu ini seringkali digunakan oleh pihak-pihak tertentu, iaitu dikatakan judi itu budaya orang Cina. Sedangkan judi itu bukan tradisi orang Cina, judi bukan merupakan cara hidup orang Cina, malahan ramai juga orang Cina yang tak suka pada judi. Saya tak menafikan orang Cina itu berjudi. Tapi pada masa yang sama, ada juga yang tak suka pada judi. Yang terutamanya, kita masih lagi ingat pada tahun lepas, iaitu berlangsungnya perlawanan bola sepak Piala Dunia dekat Afrika Selatan. Dan waktu itulah diwar-warkan nak keluarkan lesen judi sukan bola sepak. Dan bila dicadangkan nak berikan lesen kepada satu syarikat, orang Cina yang paling kuat sekali menentang. Orang Cina lah yang paling banyak tak bersetuju. Orang Cina lah yang paling banyak sekali bantah. Melayu pula sokong, tuan-tuan. Itu yang kita pelik. Cina pula bantah, Melayu pula boleh sokong. Jadi tuan-tuan sekalian, jadi kita boleh memahami di mana ada setengah orang Melayu tu, iaitu dia bukan saja tidak memahami agama Islam. Dan mungkin jadi dia boleh berjadi orang bukan Islam. Sebab Melayu itu bukan sebenarnya Islam. Itu yang salah faham. Sebab ada juga orang Melayu beragama Kristian, ada juga beragama Hindu dan juga sebagainya. Jadi tuan-tuan sekalian, dan satu lagi salah faham yang perlu kita betulkan terhadap orang Cina, iaitu orang Cina tak ada hubungan dengan agama Islam. Seolah-olah Islam dengan Cina itu merupakan dua perkara yang berbeza. Sedangkan hubungan di antara orang Cina dan Islam sangat rapat. Dan hubungannya sudah terbentuk untuk suatu tempoh masa yang cukup lama. Sebab itulah tuan-tuan dan sekalian, sebab itulah kalau kita pergi ke negara Cina, di mana di negara Cina itu Islam telah bertapak untuk suatu tempoh masa yang cukup lama. Dan untuk membicarakan buku ini, kita juga kena baca buku-buku saya lain, sebab setiap buku ini mempunyai hubungan di antara satu sama lain. Iaitu saya pernah keluarkan satu buku yang bertajuk Mencari Islam di Cina. Dan buku ini pernah ulasannya keluar dalam surat khabar Haraka, di mana mungkin ada di antara kita tertanya-tanya, pasal apa kita nak cari Islam dekat negara Cina? Kalau kita nak cari Islam, kita cari dekat Mekah. Kita cari dekat Semenanjung Arab. Kita cari dekat Mesir. Kita cari dekat Pakistan. Paling-paling pun kita cari dekat Bangladesh. Pasal apa kita nak cari Islam dekat negara Cina? Dan saya tulis buku ni atas dasar beberapa sebab. Sebab yang pertama itu ialah kerana Nabi pernah sebut tentang negara Cina. Dan ini merupakan sirah Nabi. Bayangkan, Nabi tak pernah sampai ke Cina. Nabi tak pernah injakkan kaki ke Cina. Nabi tak pernah tengok keadaan negara Cina. Pasal apa Nabi sebut tentang negara Cina? Mesti ada sebab dia. Sebab setiap patah perkataan yang keluar daripada mulut Nabi, Nabi tak pernah cakap perkara yang sia-sia. Nabi tak pernah cakap perkara-perkara yang tidak mendatangkan sebarang manfaat. Bermakna mesti ada hikmah di sebalik kata-kata Nabi tersebut. Yang kedua pula ialah, kita pernah dengar tak ungkapan yang berbunyi, tuntulah ilmu sampai ke negara Cina? Pernah tak? Ramai mengatakan itu hadis. Sebenarnya itu bukan hadis. Confirm dia bukan hadis. Dia bukan hadis mutawatir, dia bukan hadis sahih, dia bukan hadis hasan, dia bukan hadis daif, dia bukan hadis mardud, sebab dia memang bukan hadis, tuan-tuan. Dia hanya merupakan pepatah yang wujud dalam masyarakat Arab, di mana orang Arab sudah lama menjalinkan hubungan perniagaan dengan orang Cina, dan Nabi pun lahir dalam masyarakat Arab, jadi ungkapan itu jadi popular, tuan-tuan. Bertujuan nak bagi motivasi pada kita, iaitu kita kena menuntut ilmu di mana saja kita berada, sejauh mana tempat itu terletaknya, dan begitu juga menuntut ilmu merupakan satu proses yang berterusan. Yang ketiga pula, saya tulis buku ni sebab dekat negara Cina tu dia ada satu bandar. Dia ada satu bandar yang dikenali sebagai bandar Canton. Kita pernah dengar tak bandar Canton? Ataupun orang sebut sebagai Kuantung. Dan nama lama bagi Canton tu ialah zaitun, tuan-tuan. Pernah dengar tak tentang zaitun? Bukan zaitun Samion, tuan-tuan. Itu zaitun lain. Dan negara Cina tak ada buah zaitun.
Tapi wujudnya Bandar Zaitun dekat negeri China, dan Bandar Zaitun pernah menjadi pusat penempatan orang Islam yang terbesar dekat negeri China. Dan majoriti penduduk yang duduk dekat Bandar Zaitun atau Canton merupakan orang-orang Arab Parsi, tuan-tuan. Dan dia menjadi satu pelabuhan yang terbesar di dunia pada waktu tersebut. Dan yang mendorong saya tulis buku ini ialah ada juga satu sebab, iaitu saya tertarik kepada satu hadis. Ini hadis sahih, tak sampai ke peringkat mutawatir. Hadis sahih itu bermakna sah, boleh kita gunakan dalam berhujah, iaitu hadis yang berbunyi, yang bermaksud, iaitu pada akhir zaman Islam akan bangkit semula daripada arah sebelah timur. Dan dalam hadis ni ada 3 perkara. Yang pertama sekali ialah akhir zaman. Akhir zaman itu akan berlaku. Cuma kita tak tahu bila ke akhir zaman itu akan terjadi. Tetapi di kalangan masyarakat barat, mereka sudah keluarkan filem, iaitu filem yang bertajuk Armageddon 2012. Bermakna kiamat akan berlaku pada tahun depan, tuan-tuan. Percaya ke tak percaya, tuan-tuan? Ini berkaitan dengan akidah. Malahan banyak buku ditulis. Kalau kita pergi ke Indonesia tu, berpuluh-puluh buah buku ditulis yang meramalkan kiamat akan berlaku pada tahun 2012. Sebenarnya ramalan itu bukan berasal daripada Islam. Ramalan itu berasal daripada masyarakat Maya, di mana kalender orang Maya ni hanya setakat 5,000 tahun. Jadi 2012 tu merupakan tahun terakhir mengikut kalender Maya. Bermakna kalender ni berakhir pada tahun tersebut. Tetapi kalau ikut Islam ni, sebelum berlakunya hari kiamat, akan terjadinya kiamat kecil terlebih dahulu. Sebelum berlakunya kiamat besar. Dan kiamat kecil itu termasuklah tsunami yang berlaku dekat Jepun, gempa bumi yang berlaku dekat Christchurch, taufan yang berlaku dekat China dan juga Amerika Syarikat baru-baru ni, termasuk juga letupan Gunung Merapi dekat Yogyakarta, dan itu merupakan kiamat kecil. Di mana Nabi beritahu pada kita, sebelum berlakunya kiamat besar, akan diperlihatkan kepada kita 10 tanda-tanda. Di antara tanda-tanda tersebut, ialah matahari akan keluar daripada arah sebelah barat, tenggelam dekat arah sebelah timur. Yang sekarang ni, matahari keluar daripada sebelah timur, tenggelam dekat sebelah barat. Bermakna putaran matahari akan berubah, tuan-tuan. Yang kedua pula, ialah Nabi beritahu kepada kita, bahawa sebelum berlakunya hari kiamat, iaitu masyarakat akan jadi huru-hara, tuan-tuan. Akan jadi kucak-kacir. Kerana dikucak-kacirkan oleh Yajuj dengan Majuj, tuan-tuan. Kita pernah dengar tak Yajuj dengan Majuj? Tapi siapakah itu Yajuj dengan Majuj? Dan di kalangan ulama-ulama ni, mereka mentafsirkan Yajuj dengan Majuj ni yang pertama sekali boleh jadi bangsa, iaitu bangsa Yahudi dan juga Nasrani, di mana kedua-dua bangsa itu banyak bawa kerosakan ke atas manusia di dunia ni. Yang kedua pula, ada setengah ulama mentafsirkan Yajuj dengan Majuj itu boleh jadi ideologi, iaitu ideologi kapitalis dan juga komunis. Sebab kapitalisme itu ideologi yang menjurus ke arah kebebasan yang melampau, iaitu tak ada batasan dalam kebebasan. Kebebasan dalam ekonomi dan juga sebagainya. Komunis pula langsung tak percaya pada Tuhan, bersikap anti agama. Mereka nak hancurkan semua agama di atas muka bumi ini. Yang ketiga pula, ulama-ulama mentafsirkan, iaitu Yajuj dengan Majuj boleh jadi negara. Dalam konteks kita pada hari ini, negara yang paling hampir kepada Yajuj dengan Majuj ini ialah Amerika dan juga Israel, tuan-tuan. Itu tafsiran dibuat oleh ulama-ulama. Lepas tu baru datangnya Dajjal. Kemudian akan turunnya Nabi Isa. Jadi tuan-tuan dihormati, itu di antara proses-proses akan berlakunya akhir zaman. Tapi Nabi beritahu kita, pada akhir zaman, Islam tidak akan bangkit semula daripada arah sebelah Mekah. Islam tidak akan bangkit dekat Madinah, tapi Islam akan bangkit dekat arah sebelah timur. Cuma Nabi tak beritahu kita timur itu di mana. Bukan kerana Nabi tak tahu, tapi Nabi sengaja tak memberitahu. Sebab kalau Nabi beritahu di mana Islam akan bangkit semula, nescaya orang Yahudi akan pergi hancurkan negara tersebut. Macam yang mereka buat ke atas Afghanistan, yang mereka buat ke atas Iraq, yang mereka buat ke atas Pakistan, yang mereka buat ke atas Syria dan juga seumpamanya. Jadi tuan-tuan sekalian, sebab itulah negara-negara sebelah timur ni selalu disebut sebagai negara penganas, termasuk juga Malaysia. Malaysia konon-kononnya dikatakan menjadi pusat transitnya golongan penganas Islam. Malaysia juga merupakan tempat berkumpulnya militer Islam. Malahan dikatakan dalam peristiwa 11 September yang menjatuhkan World Trade Center dekat New York itu, dikatakan mesyuarat untuk jatuhkan bangunan itu dibuat dekat Kajang, tuan-tuan. Logik ke tak logik, tuan-tuan? Kalau makan sate Kajang boleh tahan, tuan-tuan. Ini mesyuarat buat dekat Kajang, nak jatuhkan bangunan dekat New York, langsung tak munasabah, tuan-tuan. Tapi itulah yang dituduh. Kononnya ada seorang tahanan di penjara Guantanamo. Kononnya dia itu pernah buat mesyuarat dekat Kajang. Jadi tuan-tuan sekalian, di Indonesia lagi teruk, tuan-tuan. Di Indonesia lagi dahsyat.
Indonesia ulama-ulama dituduh sebagai penganas. Yang terbaru ialah seorang ulama Indonesia yang bernama Ustaz Abu Bakar Bashir yang telah ditangkap. Dan dia pernah beberapa kali ditangkap, pernah juga dipenjarakan kerana kononnya terlibat dengan insiden pengeboman yang berlaku dekat Bali. Saya tahun lepas pergi ke Bali. Saya duduk dekat hotel yang betul-betul depan 20 meter itu, berlaku ni insiden pengeboman itu, yang mengorbankan lebih daripada 200 orang, kebanyakan yang merupakan pelancong daripada Australia, di mana lepas dibebaskan, sekarang disabitkan pula dengan tuduhan kononnya nak bunuh Presiden Indonesia, melatih umat Islam menjadi golongan penganas, tuan-tuan. Dan itu berlaku dekat Indonesia. Sebab itulah kita yakin itu ada dia punya perancangan dia. Sebab untuk mengekang kebangkitan Islam daripada berlaku dekat Indonesia. Di mana kalau kita tengok pada muka Ustaz Abu Bakar Bashir ni, ada tak muka dia macam muka penganas? Ada tak muka dia macam muka penjahat? Ada tak muka dia macam muka gangster? Ada tak muka dia macam muka Samsing, tuan-tuan? Kalau nak kata Samsing ni, saya ada toko jadi Samsing, tuan-tuan. Sebab nama saya Anwan Singh, tuan-tuan. Jadi tuan-tuan sekalian, sebab itulah itu merupakan tuduhan yang tidak berasas, dan termasuk dalam kawasan timur tu, kita jangan lupa ialah negara China, tuan-tuan. China juga terletak dekat sebelah timur. Dan China ni merupakan di antara 5 buah negara yang mempunyai penduduk Islam yang terbesar dekat dunia. Penduduk umat Islam yang paling ramai bukan dekat Indonesia. Penduduk umat Islam yang paling ramai dekat dunia terletak di negara India. India itu sebuah negara bukan Islam. Tapi penduduk Islamnya hampir 300 juta orang. Penduduk Islam dekat Indonesia hanya sekitar 210 juta orang. Dan negara China termasuk dalam kelompok negara-negara yang mempunyai bilangan umat Islam yang teramai. Iaitu penduduk Islam yang ada dekat negara China jumlahnya lebih daripada 140 juta, tuan-tuan. Penduduk Islam dekat Malaysia agak-agak berapa juta, tuan-tuan? Ini wartawan mesti tahu punya. Berapa juta? Ya? Sekitar itu. Saya rasa kurang lagi. Mungkin sekitar 14 ke 15. Bermakna penduduk Islam dekat negeri China hampir 10 kali ganda lebih ramai daripada umat Islam yang ada dekat Malaysia ni. Dan kita jangan lupa, China diperintah oleh kuasa komunis. Iaitu komunis yang memegang terajuk utama dekat negeri China. Dan komunis ni mereka sentiasa berusaha untuk menghancurkan semua agama. Di ketika mereka telah hancurkan agama Kristian, mereka hancurkan agama Buddha, mereka hancurkan agama-agama tradisi Cina lain. Hanya satu-satunya agama yang tak berjaya dihancurkan oleh pihak komunis dekat negeri China ialah agama Islam, tuan-tuan. Iaitu Islam masih lagi dapat bertahan dekat negeri China, iaitu masjid masih lagi dijaga dengan baik. Dan kalau kita nak tengok masjid yang paling bersih di dunia ini, kita kena tengok dekat negara China. Lebih bersih daripada masjid yang ada dekat Mekah, lebih bersih daripada masjid yang ada dekat Madinah, dan juga di tempat-tempat lain. Sebab umat Islam dekat negara China itu, mereka sangat memuliakan masjid. Mereka sangat menghormati masjid, dan mereka sentiasa mengimarkan masjid, tuan-tuan. Jadi tuan-tuan sekalian, jadi satu lagi sebab yang mendorong saya tulis buku ini, seperti mana yang telah diceritakan dalam intro oleh Ustaz Zainuddin tadi, iaitu dalam kajian terbaru saya, rupa-rupanya Islam pernah memerintah negara China. Dulu saya pernah sebut dalam buku saya Rahsia Islam di China, iaitu Islam pernah memerintah separuh daripada negara China. Tetapi dalam kajian terbaru, rupa-rupanya Islam pernah memerintah seluruh daripada negara China. Kerana adanya Maharaja China yang beragama Islam, iaitu Maharaja yang datang daripada dinasti Ming. Kita pernah dengar tak dinasti Ming? Biasa, kalau kita baca buku sejarah dan kalau kita baca tentang Kesultanan Melayu Melaka, mesti dikaitkan dengan dinasti Ming. Sebab era dan juga zamannya adalah sama, tuan-tuan. Dan kita selalu baca dalam buku sejarah, iaitu dinasti Ming, dia menjalinkan hubungan yang baik dengan kerajaan Melayu Melaka. Dan pernah tak kita bertanya, dinasti Ming tu dia satu kuasa yang besar. Dia merupakan satu empire yang mempunyai tanah jajahan yang cukup luas. Kenapa dinasti Ming ni dia tak pernah menjajah kerajaan Melayu Melaka? Kenapa dia tak ambil kerajaan Melaka? Kalau dia nak ambil tu, bila-bila masa dia dengan kekuatan yang ada pada dia boleh ambil, tuan-tuan. Tetapi dinasti Ming mempertahankan kerajaan Melayu Melaka daripada serangan pihak Siam. Malahan dinasti Ming juga menjaga keselamatan kerajaan Melayu Melaka dan juga memberikan perlindungan kepada penduduk dekat negeri Melaka. Jadi tuan-tuan sekalian, sebab dinasti Ming itu beragama Islam. Sebab itulah dia menjaga sebuah kerajaan Islam yang lain. Jadi tuan-tuan sekalian, di mana Maharaja dinasti Ming yang pertama bernama Chu Wenchang. Itu nama Cina dia. Dan Chu Wenchang ni, dia seluruh keturunannya beragama Islam. Confirm dia seorang Muslim.
Dan sewaktu dia naik takhta sebagai Maharaja Cina, iaitu isterinya juga merupakan seorang yang beragama Islam. Isterinya daripada keturunan keluarga Ma. Dan keluarga Ma ni, maksud Ma itu singkatan daripada Muhammad. Dan Ma ni masih lagi ada dekat Malaysia, keluarga Ma masih ada dekat negara China dan juga masih lagi ada dekat negara Taiwan. Sebab orang Cina ni, dia suka singkat-singkatkan nama dalam bahasa Arab. Contohnya Husin. Husin disingkatkan jadi Hu. Hasan disingkatkan jadi Ha. Salihuddin disingkatkan jadi Ding. Itu yang kemudiannya membentuk surname kepada orang Cina. Jadi terempuan semestian. Jadi Maharaja Dinasti Ming yang pertama ni, sewaktu dia naik takhta sebagai Maharaja Dinasti Ming yang pertama, di antara perkara yang pertama dia buat, ialah dia mendirikan masjid. Mana ada Maharaja yang buat masjid, tuan-puan? Dan bukan sekadar dia buat masjid, masjid-masjid yang sedia ada itu dibaik pulih. Dan dia tulis sendiri 100 kata-kata yang memuji baginda Rasulullah di dalam masjid yang dia bina, tuan-puan. Bermakna dia seorang yang beragama Islam. Yang paling menunjuk lagi, sewaktu dia menjadi Maharaja Dinasti Ming yang pertama, dia keluarkan perintah. Perintah titah Maharaja. Iaitu babi diharamkan dalam pemujaan agama orang Cina. Bermakna dalam penyembahan orang Cina kepada Tuhannya, tidak boleh ada daging babi. Iaitu daging babi itu diharamkan. Dan Maharaja selepas Maharaja Dinasti Ming yang pertama keluarkan perintah yang lebih keras. Iaitu bukan saja daging babi diharamkan dalam agama orang Cina, iaitu babi dilarang sama sekali diternak, tuan-puan. Babi tak boleh diternak, babi tak boleh dijual beli, tuan-puan. Tapi kalau nak makan babi boleh, pergi tangkap sendiri, tuan-puan. Masuk hutan tangkap sendiri, tapi tak boleh dibiak, tak boleh dijual pada orang lain. Itu dia punya perintah. Dan bayangkan dinasti Ming ni, dia memerintah hampir 300 tahun. Dan sepanjang 3 tahun ni, perintah daripada Maharaja ini dipatuhi. Tidak ada sebarang usaha untuk membatalkan perintah tersebut. Bermakna selama 300 tahun dekat negara China, babi diharamkan dekat negara China, tuan-tuan. Jadi ini membuktikan bahawa Islam pernah memerintah negara China. Jadi kalau kita nak cerita pasal Islam dekat negara China, sampai besok pagi pun tak habis, tuan-tuan. Jadi saya nak tunjuk dia punya gambar dia. Dan ini dia punya gambar dia. Saya rasa pakai mic dengan tak pakai mic sama ke tak sama? Sama. Kalau sama tak pakai mic lah. Sama aja tengok. Sebab dia sangkut tu. Jadi saya nak tunjuk dia punya gambar dia. Ini di antara gambar dia umat Islam dekat negara China, iaitu umat Islam mereka sembelih kambing. Ada tak kambing pada tengah hari ni? Ada kata, dia tukar. Tapi kambing merupakan daging utama yang dimakan dekat negara China. Di China itu mereka kuat makan kambing. Dan mereka jarang makan daging lembu. Daging lembu tak begitu popular di negara China. Dan mereka juga makan daging kuda. Sebab tempat dia sejuk. Daging kuda itu dia panas. Dan mereka perlu makan makanan yang panas untuk memanaskan tubuh badan mereka. Jadi mereka tengah sembelih kambing, mereka pakai kopiah, tuan-tuan. Yang ini umat Islam tengah buat pau. Dekat dapur mereka pakai kopiah. Yang ini umat Islam tengah berjual beli. Di pasar, mereka juga pakai kopiah, tuan-tuan. Yang ini umat Islam tengah bersantai dekat rumah, mereka pakai kopiah. Yang ini umat Islam duduk bersama dengan keluarga, mereka juga pakai kopiah. Tapi yang rabbit itu bukan kopiah, tuan-tuan. Itu cuma untuk budak-budak. Dan saya nak tunjuk dia punya gambar lagi. Yang ini gambar umat Islam tengah bersolat Jumaat dekat negara China. Masya Allah. Dan kalau kita tengok dia punya solat Jumaat dia, jemaah dia melimpah ruah sampai keluar daripada pekarangan masjid. Dan kalau kita tengok betul-betul gambar ni, majoriti daripada mereka yang pergi solat dekat masjid ni, mereka pakai serban, tuan-tuan. Ada tak kita pergi solat Jumaat pakai serban? Ada ke tak ada? Ada, tapi bilangan tak ramai. Dan kalau kita tengok betul-betul lagi, serban yang mereka pakai tu, ekornya panjang. Yang serban yang kita pakai ni, ekornya pendek. Ada yang langsung tak ada ekor, tuan-tuan. Tapi itu bukan dia punya masalah dia. Nak tunjukkan betapa mereka sangat kuat beramal dengan sunnah Nabi. Saya nak tunjuk lagi satu gambar. Dan ini gambar ini, Masya Allah. Ini sekali kita tengok itu, macam seolah-olah kita solat dekat Masjidil Haram, tuan-tuan. Dia punya suasana. Manusia melimpah ruah cukup ramai. Dan pemandangan ini adalah suatu senario yang cukup biasa dekat negara China. Kita boleh tengok dekat kebanyakan daripada bandar-bandar dekat negara China, terutamanya di wilayah yang mempunyai majoriti penduduk orang Islam. Di mana dekat negara China itu ada satu bandar yang dikenali sebagai Bandar Lingxia. Pernah dengar tak Bandar Lingxia? Belum lagi ya. InsyaAllah lepas ni kita pergi, tuan-tuan. Iaitu Bandar Lingxia ni dekat negara China, dia mendapat julukan, dia dikenali sebagai Mekah kecil negara China.
Bayangkan, dekat negara China ada Mekah kecil. Di Malaysia ada tak Mekah kecil, tuan-tuan? Yang cuma ada ialah Serambi Mekah. Bermakna dekat setakat koridor je, tuan-tuan. Iaitu di Kelantan. Di Aceh pun dikenali sebagai Serambi Mekah. Tapi dekat negara China itu ada Mekah kecil. Di mana Lingxia itu mendapat julukan itu sebab hampir seluruh penduduk dekat bandar itu beragama Islam. Dan majoriti daripada penduduk dekat bandar itu boleh bercakap bahasa Arab, tuan-tuan. Bahasa Inggeris tak laku dekat tempat orang Islam. Kalau kita cakap Arab, dia boleh faham, tuan-tuan. Ada tak seluruh warga kerja dekat Harakah ini boleh cakap bahasa Arab? Cakap Jawa pun belum tentu lagi, tuan-tuan. Jadi ini tunjukkan kehebatan Islam dekat negeri. Wajah-wajah wanita-wanita Muslim dekat negeri China, kalau kita tengok wajah ni memang cukup lawa, tuan-tuan. Saya tengok pun tak tahan juga, tuan-tuan. Memang lawa sungguh. Dan ada orang kata kenapa mereka tak pakai tudung, kenapa mereka tak tutup aurat. Kita kena ingat, iaitu kerajaan dekat China itu kerajaan komunis. Dan komunis ini dia anti agama Islam, anti agama. Dan macam-macam cara yang dilakukan oleh pihak komunis untuk mencairkan pegangan orang Islam, termasuk juga mengharamkan Quran. Iaitu Quran diharamkan dekat negara China. Quran tak boleh dibaca di luar daripada kawasan masjid dan juga dalam kawasan tempat tinggal. Dan mana ada satu negara yang mengharamkan Quran melainkan dekat negara China. Dan bukan sekadar itu, macam-macam cara yang mereka gunakan, termasuk juga umat Islam di tempat yang mempunyai majoriti orang Islam, iaitu mereka diwajibkan makan pada tengah hari pada bulan Ramadan. Dan makanan disediakan secara percuma oleh pihak kerajaan. Siapa-siapa yang tak makan, dia akan ditangkap, tuan-tuan. Itulah keadaannya. Dan walaupun mereka disekat, walaupun mereka diperlakukan dengan cara yang tidak adil, tetapi umat Islam tetap berusaha beramal dengan agama Islam. Jadi terpulang semestian, sebab itulah timbulnya ada orang tulis dalam surat khabar, dia kata Wong Fei Hong itu ada kemungkinan seorang yang beragama Islam. Ada tak baca artikel tersebut? Wong Fei Hong. Kita biasa tengok cerita Wong Fei Hong atau Fong Sayok. Wong Fei Hong ini sebenarnya ada kemungkinan dia beragama Islam, kita tak boleh nak tolak. Pasal apa? Sebab waktu tu, zaman tu ialah dinasti Manchu. Dinasti Manchu yang memberikan negara China. Manchu ni berasal daripada Manchuria. Dan orang Manchu ni, dia betul-betul tak suka pada agama Islam. Dia benci sangat pada agama Islam. Dia anti sangat agama Islam. Jadi ramai orang Islam ni, demi untuk menyelamatkan nyawa dia, untuk melindungi identiti dia, jadi mereka tukar nama dia kepada nama Cina, tuan-tuan. Dan mereka simpan tocang juga. Sebab dekat negara China itu, pada zaman dinasti Manchu, semua orang lelaki kena pakai tocang. Itu dia punya peraturan dia. Sebab itulah umat Islam terpaksa hidup dalam suasana di mana mengikut era pemerintahan yang berbeza. Jadi terpulang sekalian, jadi yang ini di antara dia punya gambar dia. Dan saya baru keluarkan satu buku yang terbaru. Buku ini baru keluar pada minggu lepas. Buku ini bertajuk Cerita Minoriti Muslim di China. Buku ini lagi menarik. Di mana buku ini membicarakan lebih khusus lagi, iaitu satu wilayah yang mempunyai majoriti penduduk orang Islam. Wilayah itu ialah wilayah Xinjiang. Kita pernah dengar tak wilayah Xinjiang? Xinjiang itu dalam bahasa Cina, Xing itu maksudnya baru, Jiang itu maksudnya wilayah ataupun daerah ataupun kawasan. Bermakna daerah baru. Dan nama lama bagi Xinjiang ialah East Turkistan, tuan. Turkistan. Bermakna negara Turkistan ini pernah wujud suatu ketika dahulu. Tetapi kalau kita sekarang cari pada peta dunia, nak cari negara Turkistan, kita takkan jumpa, tuan. Iaitu negara Turkistan sudah dipadamkan daripada peta dunia, sedangkan Turkistan suatu ketika dahulu pernah menjadi satu empire yang cukup besar. Dan Turkistan ni pernah menjadi satu kuasa yang cukup besar dalam bidang dalam pelbagai bidang, sama ada ekonomi, pertanian, peradaban, tamadun dan juga sebagainya. Dan banyak ulama-ulama besar lahir dekat Turkistan. Di antaranya Imam Bukhari. Imam Bukhari ni berasal daripada Turkistan yang kita sebut sebagai Samahan, tuan. Tapi yang tinggal sekarang ialah Nasi Bukhari, tuan. Jadi tuan-tuan sekalian, jadi hebatnya umat Islam dekat negara China itu ialah dia punya kawasannya. Kalau kita pergi ke Xinjiang, ada tak siapa-siapa pernah sampai ke Xinjiang? Xinjiang. Jinjiang. Xinjiang dengan Jinjiang lain ada. Jinjiang juga ramai orang Cina, tapi Jinjiang tak ada apa. Xinjiang itu hebatnya kawasan Islam ni. Bayangkan, dia kawasan itu padang pasir. Tetapi kita boleh tengok pertanian tumbuh dengan begitu baik sekali, iaitu tumbuh-tumbuhan boleh tumbuh dengan subur, iaitu anggur yang paling baik datang daripada Xinjiang, tuan. Begitu juga dengan tembikar yang paling baik di dunia ini datang daripada wilayah orang Islam.
Iaitu begitu juga dengan tembikar susu atau kita panggil honeydew. Honeydew ni sebenarnya berasal daripada satu tempat dekat Xinjiang yang bernama Hami. Jadi daripada Hami itulah datang istilah orang tukar jadi honeydew. Dan dia punya tembikar ni memang cukup orang ni juga tuan-tuan. Dan kalau kita tengok gambar, saya suka tunjuk dia punya gambar dia. Yang ini gambar-gambar yang terbaru yang kita ambil dekat negara China. Yang ini dia punya tempat-tempat sejarah dekat tempat orang Islam. Yang ini kuda dia. Kita tengok kuda pun dah cantik tuan-tuan. Kalau kuda cantik, orang dia tentu lagi cantik tuan-tuan. Itulah kehebatannya. Dan dekat sana itu ada 10 kumpulan etnik yang beragam Islam. Iaitu ada Hui, Uyghur, Dongxiang, Salar, Kerzik, Uzbek, Tajik, Tatar, Mongol dan juga sebagainya. Dan setiap kumpulan-kumpulan ini ada dia punya ceritanya dalam buku ini. Dari segi dia punya budaya dia, dia punya bahasa dia, dia punya etnik dia punya kegemaran dia. Dan saya nak tunjuk ini masjid. Ini masjid yang ada dekat negara China. Dan masjidnya menampilkan seni benda Cina. Begitu juga dengan buku Biar Orang Cina Pimpin Islam. Dan Biar Orang Cina Pimpin Islam ni, kalau kita tengok pada kulit buku ni, dia ada satu bangunan. Ini bukan tokong tuan-tuan. Ini masjid. Masjid seni benda Cina yang pertama yang dibina dekat Malaysia ni. Yang terletak di Ratau Panjang di Kelantan. Dah sampai ke belum lagi tuan-tuan? Macam mana harakat tak sampai tuan-tuan? Janganlah free saja tengok. Jadi ini sebenarnya dalam perjalanan kita nak pergi ke Ratau Panjang ni, iaitu sebelum sampai dekat pekan ya, dekat sebelah kanan tu kita akan nampak bangunan ini. Mesti nampak. Kalau tak nampak buta tuan-tuan. Mesti nampak. Sebab bangunan itu dia besar. Dan kalau kita tengok pada bangunan ini, dia berbeza daripada masjid yang biasa. Sebab dia ambil seni benanya daripada negara China. Sebab itulah di kalangan penduduk dekat negeri Kelantan, mereka panggil ini sebagai Masjid Beijing. Dan masjid ini sudah siap 2 tahun yang lepas, sudah digunakan sebagai tempat untuk bersolat. Tetapi sampai ke hari ini, masjid ini belum lagi mendirikan solat Jumaat. Satu-satunya masjid dekat Malaysia yang belum mendirikan solat Jumaat. Saya pun tak tahu apa sebab dia. Itu Harakah kena cek tuan-tuan. Harakah lepas ni boleh buat satu tinjauan ke atas masjid ini. Dan masjid ini bukan saja orang Islam pergi bersolat, dia juga mengambil ramai pelancong-pelancong daripada kalangan bukan Islam untuk pergi ke masjid ini. Ramai orang Cina pergi tengok masjid ini. Cuma apabila orang Cina pergi tengok masjid ini, ada setengahnya pergi sembah masjid ini tuan-tuan. Dia ingatkan tokong tuan-tuan. Tapi itu dia punya masalah sebab beza ni, ini daripada tokong ni, ialah sebab dia punya menara dia. Dia ada menara yang cukup besar. Dan prasyarat utama dalam pembinaan masjid bukan terletak pada dom, bukan terletak pada kubah, tapi terletak pada menara, minaret dia. Itu yang paling penting. Dan kalau kita perhatikan, pada masjid ini, dia mempunyai ciri-ciri seni benda Cina. Dan inilah di antara asas yang kita nak tampilkan. Ini merupakan satu cara kita nak berdakwah kepada orang Cina. Berdakwah pada orang Cina ni tak sama dengan berdakwah kepada orang asli. Berdakwah pada orang Cina juga tak sama dengan berdakwah kepada orang India. Sebab itulah kaedah berdakwah itu mesti berbeza tuan-tuan. Dan saya baru-baru ni ada keluarkan satu lagi buku terbaru. Buku ini juga baru keluar pada minggu lepas juga. Sebab nak dekat dengan pesta buku ini banyak buku keluar. Iaitu buku ini terbitan Persatuan Cina Muslim Malaysia, bertajuk Saat Islam Sampai ke Cina. Dan buku ini asalnya dalam bahasa Inggeris, tulisan Haji Ibrahim Ma. Saya terjemahkan ke dalam bahasa Melayu. Buku ini cukup bagus. Buku ini merupakan rakaman sejarah yang paling lengkap tentang perjalanan Islam pergi ke China, berkembang dekat negeri China, dan Islam itu melahirkan ramai tokoh-tokoh cukup hebat dekat negeri China. Dan cuma kita punya soalan ini ialah kenapa Islam boleh diterima dekat negeri China? Sehingga lahirnya lebih daripada 140 juta penduduk Islam yang orang Islam. Kenapa Islam susah sangat diterima dekat negeri China? Apa sebab dia? Perasan tak? Islam boleh diterima oleh umat Islam, oleh penduduk dekat negeri China. Tapi kenapa kita dah berusaha berpuluh-puluh tahun, kita buat macam-macam dakwah, kenapa orang Cina masih lagi tak mau terima agama Islam dekat Malaysia? Mesti ada sebab dia. Iaitu bila saya buat kajian tu, rupa-rupanya di antara faktor utama yang membolehkan Islam diterima dekat negeri China ialah kerana Islam boleh berasimilasi dengan budaya orang Cina. Asimilasi itu maksudnya Islam tu boleh terima budaya orang Cina. Sebab itulah kita tengok dari segi masjidnya, kita nampak asimilasi dari segi antara Islam dengan budaya Cina. Contohnya ini, kita tengok masjid ini. Masjid ini merupakan asimilasi yang terbaik di antara Islam dengan budaya Cina.
Dan apakah bentuk asimilasi yang boleh kita tengok dekat masjid ni? Apakah asimilasi dia? Yang pertama sekali kita tengok warna dia. Iaitu dia menggabungkan dua warna. Iaitu warna hijau dengan warna merah. Hijau itu merupakan warna Islam. Warna pas jugalah, warna pas juga dia. Warna Islam. Dan warna merah itu warna kesukaan orang Cina. Jadi ini merupakan gabungan daripada dua warna. Boleh, benda itu boleh berlaku. Tapi masalahnya dekat Malaysia ni, ada tak masjid yang dicat dengan warna merah? Bukan saja warna merah tak bagi, hijau pun tak bagi juga, teman. Ada masjid yang mempunyai bumbung hijau, diminta tukar jadi warna biru, betul tak? Jadi benda-benda macam ni, jadi benda tu macam mana dakwah nak sampai kepada orang bukan Islam. Sedangkan dari segi warna pun kita tak boleh kompromi. Sedangkan tak salah kita bubuh warna merah dekat masjid. Salah ke tak salah? Islam tak pernah haramkan warna merah. Tak ada masalah pun. Itu asimilasi. Yang kedua pula, ialah dari segi dia punya seni bina. Seni bina itu kita boleh berasimilasi. Tak ada masalah. Makanan kita boleh berasimilasi. Contohnya, makanan yang telah kita asimilasi, di mana orang Melayu sudah terima, malah dianggap sebagai makanan orang Melayu, ialah cakui. Betul tak? Orang Melayu sekarang pun pandai buat cakui. Saya pagi tadi pun makan juga cakui. Saya beli dengan orang Indonesia, Roman. Bukan Melayu, Indonesia pun pandai juga buat cakui. Cakui tu berasal daripada orang Cina. Cuma orang Cina tak sebut cakui. Orang Cina sebut iu cakui. Iu itu maksudnya minyak. Cia itu makan. Kuih itu kuih. Kuih makan minyak, tuan-tuan. Yang orang Melayu sebut cakui. Makan kuih dia. Sebab kalau kita nak goreng cakui ni, dia mesti bubur banyak minyak. Satu kuali penuh dengan minyak. Baru dia punya cakui boleh kembang. Lepas kita goreng, kita tos dia punya minyak. Kita nak bungkus, mesti bungkus dengan ketan minyak. Lepas kita makan, mulut berminyak, tuan-tuan. Itu cakui, tuan-tuan. Bermakna itu asimilasi. Asimilasi berlaku juga dalam makanan macam kuih tiaw. Kuih tiaw pun berlaku ni asimilasi. Sekarang orang Melayu pun masak kuih tiaw. Cuma orang Melayu ni, dia tak faham kuih tiaw. Saya agak kecewa, tuan-tuan. Saya kena sebut dalam ceramah kita pada hari ini, saya agak kecewa. Saya dah 2-3 kali, 2 minggu berturut-turut saya makan kuih tiaw orang Melayu. Satu saya makan dekat Hulu Langat. Satu lagi saya makan dekat Bangunan Perkim. Di sebelah dia pada waktu malam. Ditulis sana kuih tiaw. Tapi bila saya makan tu, tak menepati apa itu kuih tiaw. Iaitu kuih tiaw ni berair. Kalau kuih tiaw itu basah, kalau kuih tiaw itu berair, kalau kuih tiaw itu ada sedikit kuah, itu bukan kuih tiaw. Kuih tiaw itu betul-betul kuih tiaw yang kering, tuan-tuan. Lepas tu mesti ada kerang. Itu baru kuih tiaw. Ini bukan kuih tiaw. Bukan Melayu yang buat. Mama punya, bukan dia kering dia kering dia bukan lain tau. Dia kering dia bukan betul-betul keringnya, dia macam dia ada berminyak sikit. Lepas tu dia mesti ada kerang. Itu baru panggil sebagai kuih tiaw. Begitu juga dengan nasi ayam. Saya punya keluarga buka restoran. Mak saya dulu pernah jual nasi ayam. Dan orang Cina Helam ni terkenal dengan nasi ayam. Sejak saya menjadi orang Islam ni, dan 15 tahun saya menjadi orang Islam ni, saya cuba merata-rata tempat nasi ayam ni, saya tak pernah jumpa satu-satu yang betul-betul dipanggil sebagai nasi ayam, tuan-tuan. Yang kita makan itu sebenarnya bukan betul-betul nasi ayam. Nasi ayam ni, kita kadang-kadang tak perlu makan ayam dia. Makan nasi pun dah cukup, tuan-tuan. Kekuatannya pada nasi. Sebab itulah kita sebut nasi dulu, nasi ayam. Kita tak sebut ayam nasi, tengok. Sebab kekuatannya terletak pada dia punya nasi. Tapi saya perhatikan, asimilasi itu bagus. Tapi kita kena belajar juga. Iaitu orang Melayu yang buat nasi ayam ni, dia nak bagi nasi ayam tu kelihatan kuning tu, dia bubur kunyit. Nasi ayam tak boleh bubur kunyit, tuan-tuan. Kalau bubur kunyit, dia akan jadi kering. Nasi ayam orang Cina ni, dia berminyak. Pasal apa dia berminyak? Sebab ayam itu direbus. Lepas direbus tu, dia bukan ambil ayam yang kurus kering, macam cicak kubing, tuan-tuan. Ayam tu mesti ayam yang gemuk, ayam yang berisi. Lepas direbus tu, iaitu dia punya minyak, dia akan timbul. Dan bahagian minyak itulah yang kita ambil, kita masak bersama dengan nasi ayam. Jadi nampaknya kita belajar buat nasi ayam pada hari ini, teman-teman. Itu namakan sebagai asimilasi. Jadi terlepas semestian, jadi benda-benda itu boleh kita kompromi, tak ada masalah. Sebab dia tak merosakkan akidah kita. Benda itu bab furuk, iaitu cabang-cabang dalam agama Islam. Jadi kalau kita boleh buat asimilasi, insya-Allah Islam itu boleh diterima oleh orang bukan Islam, terutamanya orang Cina. Dan inilah yang orang Cina dia nak.